Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Kita tunggu lagi beberapa minit. Tunggu rakan-rakan yang lain masuk dulu. Waalaikumsalam, Tuan BC. Okay. Sementara tu saya nak share dulu link. Copy link. Kita share link ke SKP. WTS channel. Saya share dekat page. Okey. Malam ni tak ramai. Alih-alih group pun tak ramai. Okey. Sekejap tunggu lagi sekejap. Okey. Tak apa, sementara tunggu rakan-rakan yang lain join, kita start dulu live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah malam ni adalah sambungan daripada tajuk semalam. So seperti mana yang kita dah discuss semalam, tajuk semalam adalah apakah punca kegagalan dalam pelaburan. Okay? So at least kita tahulah kan, untuk summary yang semalam punya, at least kita tahu ada 3 lah punca utama kenapa ramai antara traders yang gagal di dalam pelaburan, especially kalau traders tu dia awal kan, maksudnya dia baru nak start berkenalan dengan pelaburan saham, especially saham lah sebab pelaburan ni ada banyak jenis kan, ada property, ada precious metal kan, macam gold, macam silver, ada yang melibatkan unit trust, ada yang melibatkan fixed deposit kan, ada saham amanah, ada yang simpan dalam bank, ada pelaburan hartanah kan, macam properties, macam rumah-rumah sewa, tanah-tanah dan sebagainya, macam-macam ya, macam-macam jenis pelaburan. So antara pelaburan yang mempunyai risiko yang boleh dikatakan antara high dengan low risk kan, dia macam intermediate risk. Okay? Dia boleh jadi high, dia boleh jadi low risk kalau kita pandai control risk, risiko tu. So kita boleh cakap average dia tak terlampau high risk dan tak juga terlampau low risk lah kalau pelaburan saham ni. So
So pelaburan saham ni adalah cara kita nak beli syarikat-syarikat yang berpotensi untuk kita kembangkan duit kita, okay? Ataupun modal yang kita ada untuk pelaburan tu akan berkembang dengan cara kita beli syarikat-syarikat yang berpotensi dan biarkan syarikat tersebut bekerja untuk kita meningkatkan ataupun menaikkan ROI ataupun return on investment di atas modal pelaburan kita. Okay. Selamat datang semua. Dah makin ramai. Okay. Sebelum saya teruskan lebih lanjut, suara dengan gambar okey tak? Kalau okey boleh tekan 1, at least saya tahu. Kalau suara dapat dengar dengan jelas, gambar nampak okey, tekan 1. Okay, tekan 1 dekat bahagian chatting. At least saya tahu. Okey, cantik. Okay. Kalau tuan-puan rasa sesi-sesi discussion yang macam ni berguna untuk rakan-rakan yang lain, boleh share lah link tu kan. Share yang dekat Facebook lah. Dekat Facebook boleh share kepada rakan-rakan yang lain lah. Especially kalau yang baru-baru lah, yang newbie yang baru-baru nak berkenalan dengan pasaran saham. Okay. So, untuk tidak membuang masa, kita terus kepada saya punya slide. Tapi slide ni pun saya buat simple je. Saya buat simple je. Okay, slide boleh nampak tak? Kalau slide boleh nampak, tekan 2. Kalau slide boleh nampak, tekan 2. Nampak tak? Kalau siapa-siapa nampak slide dengan jelas, boleh tekan 2. Okey. Okey, cantik. At least saya tahu tuan-puan boleh nampak lah. Okay, so kita teruskan tajuk pada malam ni. Semalam kita discuss tentang apakah punca kegagalan dalam pelaburan. At least tuan-puan dah tahulah sedikit. Ada 3 lah punca utama kan. Yang utama sekali paling penting adalah ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, memang kita buat apa sekalipun akan gagal lah. Apa yang Warren Buffett cakap, risk come from not knowing what you are doing. Okay? Risiko datang apabila kita tak tahu apa benda yang kita buat. Okay, contoh kan, kalau kita saja-saja nak test bawa kereta tapi kita belum belajar lagi cara nak bawa kereta. Kan, lesen kereta pun tak ada kan. Nak bawa kereta pun tak pandai kan. Tapi tiba-tiba nak test, lepas tu nak test dekat highway kan. So, most probably kita akan langgar orang lah. Kalau kita tak langgar orang, orang langgar kita kan. Ataupun langgar divider, ataupun masuk longkang. Okay, dia macam tu. So, apa yang Warren Buffett cakap ni adalah berdasarkan ilmu yang dia belajar di Columbia University dan dia berguru direct dengan cikgu dia Benjamin Graham. Okay, Benjamin Graham yang ada buku dia tu kan, The Intelligent Investor tu kan. Buku itulah menjadi buku panduan dia dari awal, okay, dari awal dan menjadi rujukan dia dalam pelaburan dia, okay, yang membentuk dia punya mindset dalam pelaburan. So lepas tu dia pergi belajar dekat Columbia University kerana Benjamin Graham ada kat situ. Okay, sebab dia tahu Benjamin Graham punya buku tu bagus. Okay, dari dia remaja, dia dah mula khatam buku tu banyak kali kan, dia dah faham betul dah. So disebabkan dia macam amat tertarik dengan idea yang diajarkan oleh Benjamin Graham dalam buku The Intelligent Investor tu, dia nekat untuk sambung belajar dekat Columbia University. Okay, dalam umur dia macam 20-an macam tu, dia pergi sambung belajar dekat Columbia University semata-mata sebab Benjamin Graham mengajar dekat situ. Okay. First kuliah apabila Warren Buffett ikut hadiri kuliah Benjamin Graham, seolah-olah dalam bilik kuliah tu hanya ada dia dengan Benjamin Graham sahaja. Sebab dia macam terlampau excited kan. Apa sahaja dia akan tanya dengan Benjamin Graham. Okay, and then menyebabkan Benjamin Graham terus nampak dia ni adalah seorang yang memang nampak macam genius lah kan dari pelaburan, sebab dia dah baca buku Benjamin Graham, dia dah faham dah idea ataupun methods yang digunakan oleh Benjamin Graham. So dia dah macam dah jadikan kelas tu seumpama kelas tu untuk dia dengan Benjamin Graham, cikgu dia je, dengan Benjamin Graham tu je. Dia sampai tahap macam tu sekali kan. So lepas dia habis universiti tu, dia sambung lagi kerja dengan cikgu dia, dengan Benjamin Graham ni, lecturer ni kan, dengan syarikat West Fargo, okay? Syarikat yang ditubuhkan oleh cikgu dia lah, Benjamin Graham. Dan dikatakan
nilai pelaburan syarikat Cik Godin ni tidak pernah kurang daripada consistent profit 20% setahun dan consistently lebih tinggi daripada indeks pada masa itulah ya, S&P 200 masa tu tak ada lagi S&P 500 kat sini. Adalah indeks yang pada masa itulah Dow Jones pada masa tu. So apa sahaja yang wisdom yang diambil ataupun orang pick daripada Warren Buffett adalah apa yang dia sendiri lalui dan dia sendiri cakap, okey, bapa dia memang terlibat secara agresif jugalah dalam pelaburan saham kan. So dia sendiri dari umur dia seawal 11 tahun dia dah mula beli saham yang pertama. And then dia dah profit beberapa puluh dolar masa tu. Selepas berapa bulan dia hold tu, and then dia jual. Lepas dia jual saham tu naik lagi 200% selepas 2 tahun. And then dari situlah tersemat dalam mindset dia adalah actually pelaburan saham ni bukan untuk short term. Masa tu umur dia 11 tahun tuan-puan kena ingat. Lepas tu mungkin umur dia dah 12-13 tahun macam tu, tersemat dalam kepala dia pelaburan saham adalah bukan untuk short term. Okay, apa yang dia cakap adalah stock market in the short term, in the short run macam tu. Short term is a voting machine and in the long run is a weighing machine. Maksudnya dia cakap untuk jangka masa pendek pasaran saham adalah volatile, volatile. So orang akan masuk dan keluar daripada pasaran saham ni based on volatility ataupun popularity sesuatu syarikat. Macam mesin mengundi lah mesin mengundi dekat US, and dia ada mesin untuk voting tu kan. So orang akan vote presiden yang mereka nak ataupun governor yang mereka nak berdasarkan popularity. And then in the long run, stock market is a weighing machine. Maksudnya dalam jangka masa panjang stock market ni akan perform dengan bagus. Dia tak kisah apa yang berlaku pada short term punya volatility naik turun. Dalam jangka masa panjang, kalau sekiranya company yang ada dalam stock market itu company yang bagus, fundamentally bagus, dia akan meneruskan kenaikan lah. Dia akan naik je berdasarkan dia punya nilai syarikat tersebut. Sebab tu kalau tuan-puan belajar tentang value investing, kalau kita faham nilai sesuatu syarikat, kita akan nampak yang harga saham berkadar langsung dengan aset syarikat. Kalau aset syarikat naik, net asset syarikat naik dalam jangka masa panjang, automatik harga saham dalam jangka masa panjang akan naik juga. Dia akan follow. Dia akan follow. So, kenapa nak kena tahu fundamental syarikat? Sebab inilah yang dia cakap kan. Dalam it's only when the tide goes out then you learn who's been swimming naked. Maksudnya, contoh kan, kalau syarikat-syarikat yang strong dari segi fundamentally, kalau tak kena dengan COVID, wabak pandemik COVID-19 ni, kita tak tahu company mana yang betul-betul strong fundamentally. Tapi sekali COVID menyerang, kita akan nampak ada syarikat yang perform, ada syarikat yang rugi, ada syarikat yang meneruskan kenaikan. Ada syarikat yang terus naik, ada syarikat yang steady, tak naik tak turun, dan ada syarikat yang drop disebabkan oleh COVID. So dari situ pandemik yang berlaku macam ni kan, ataupun economic cycle kan, naik turun, ataupun masa kita panggil apa, ekonomi runtuh, apa istilah dia tu? Masa economic cycle drop lah salah satunya COVID lah yang lain-lain macam subprime crisis dekat US dulu macam tu kan. So apa-apa krisis yang berlaku secara global akan test syarikat-syarikat yang ada di pasaran saham. Market crash, okey. Ingat apa ni, Candy Crush. Akan test syarikat-syarikat yang ada di pasaran saham. Kalau syarikat tersebut mampu berdaya saing dalam tempoh fasa ujian ini, dalam tempoh krisis ini, that's mean dia memang fundamentally strong lah. Fundamentally strong. Apa yang kita nampak, salah satu contoh syarikat yang memang heavily affected dengan COVID ni, antaranya airline kan, tourism industry kan, syarikat makanan tak adalah syarikat makanan tak adalah. So basically macam tu, kita kena faham fundamental syarikat, and then
apa yang saya belajar daripada Master Sifu yang ajar value investing ni, dia cakap airline antara dia punya no investing punya company. Dia tak akan sekali-kali beli airline. Okay? Tak kira lah apa jenis airline sekalipun, dia tak akan beli sekali-kali. Airline industry good for customer but not good for investor, dia cakap. Okay? And then Warren Buffett cakap, never test the depth of the river with both the feet. Maksudnya kalau kita nak test market, jangan terjun semua kedua-dua kaki lah. Test sikit dulu, tengok dalam ke tak dalam. Kalau tak dalam, cetek boleh jumpa dasar, barulah kita boleh test yang lebih banyak lagi. So ini yang berlakunya, selalu berlaku kesilapan pada newbie lah. Biasanya newbie ni, yang baru berkenalan dengan pasaran saham ni, kita excited. Okay? Kita tak faham lagi macam mana market structure yang sebenar kan. Macam mana apa yang berlaku dekat syarikat dan sebagainya seperti mana kita discuss malam. Tapi kita dah masuk all in dah. Okay? Kalau ada modal 50,000 lah sekali masuk kan. Ada modal 10,000 lah sekali masuk. Sebenarnya konsep tu silap lah. Okay? Once kita faham market, once kita faham syarikat-syarikat, dia baru boleh kita slowly involve dalam pasaran saham. Peringkat awal, bagi masa untuk kita belajar dulu. At least 1 hingga 2 tahun pertama, jangan expect kita akan dapat consistent profit seperti mana orang yang dah ada pengalaman dan ilmu yang mencukupi. Tak sama. Okay, tak sama. Kenapa mereka dah boleh consistently profit? Sebab mereka dah tahu dah market structure macam mana. Price action macam mana. Okay, volume. Macam mana cara nak baca volume kan. Wave. Macam mana cara nak baca Elliott wave kan. Fasa apa kan. Wave 1 ke, wave 2 ke, wave 3, wave 4 dan wave 5 kan. So Elliott wave pun saya ajar detail lah dalam grup. Okay. So, okey, baru nak masuk tajuk kan, Okey, apakah faktor-faktor dan kriteria seorang pelabur yang berjaya? Okey, ini istilah dia pelabur lah. Traders pun boleh jugalah. Okey, traders pun boleh juga. So, yang pertama, kita kena ada modal yang selamat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan modal yang selamat? Modal yang selamat ni adalah tuan-puan sepatutnya kena ada put aside a certain amount of capital khas untuk investing. Okay? Khas untuk investing. Tak kisah berapa persen yang kita nak put aside duit kita, tapi duit itu memang khas untuk investing. Okay? Kalau let's say anything happen dengan duit ini, dia tak akan menjejaskan kualiti kehidupan seharian kita. Macam tu. Ramai yang silap. Okay? Ramai yang silap. Step yang pertama dah silap. Okay? Sebab step yang pertama ni silap, dia akan silap tu kita akan carry forward kepada step-step yang seterusnya. Sekiranya, ni kita dah discuss sebelum ni kan, apa yang dimaksudkan dengan modal yang selamat, modal yang macam mana kan, modal yang macam mana. So, modal yang selamat adalah tuan-puan menabung, tak kisahlah menabung ke, menyimpan ke apa ke, yang penting duit itu bukan melibatkan tanggungjawab lain. Dia tak ada extra burden pada duit tersebut. Faham tak? Untuk poin yang pertama, siapa faham boleh tekan Y. Kalau tak faham boleh tekan X. Siapa faham tekan Y. Y, yes. Siapa tak faham tekan X. Okey, Alhamdulillah. Faham? So, ramai yang silap kerana kita tak ada kawalan modal. Bukan tak ada kawalan modal. Kita tak sediakan modal yang sepatutnya untuk kita trade. Okay? Kita tak sediakan modal. Mungkin duit ada tapi duit itu nak digunakan untuk benda lain. Okay? Benda lain itu macam-macam lah kan. Nak bayar bil, nak bayar rumah, nak bayar kereta kan. Nak bayar sekolah anak dan sebagainya kan. Untuk perbelanjaan harian. So sebaik-baiknya kalau ikut banyak nasihat-nasihat daripada guru-guru financial, guru-guru yang menguruskan kewangan ni, dia cakap sekurang-kurangnya lah sekurang-kurangnya, ini yang paling kurang dah ni, okay? Sekurang-kurangnya kita kena buat 10% saving, okay? Daripada pendapatan harian kita. 10% saving ni agak besar lah kalau ada 1,000 dalam 100, lebih kurang 10% kan. So agak besar kan, tapi itu adalah idea yang dicanang oleh semua orang. Okay? Kalau tuan-puan nak lebihkan, tak apa. Tapi 10% tu sebaik-baiknya terus masuk
simpan terus dalam akaun CDS. Itu paling baik. Sebab apa? Kalau tuan puan simpan dalam akaun lain, dekat bank juga, akaun itu akan jadi akaun kedua yang tuan puan akan korek balik nanti. Macam tu. Okay. So semalam saya ada dengar satu Facebook Live daripada Tuan Syukur. Tuan Syukur, apa nama dia? Syukur apa tu? Alah, lupa dah nama dia. Guru kepada gold investment. Okay. Guru kepada gold investment ataupun guru kepada penabung-penabung emas. Sebab saya pun ada belajar-belajar juga lah tentang menabung emas ni kan. So dalam Al-Quran dia ada cakap kan, Allah cakap zuyyina lin-nasi a'udzu billahi minasyaitonir rajim zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Apa dah ayat dia tu saya tak ingat dah. Public go betul. Tapi salah satunya adalah minaz zahabi wal fiddah, daripada harta kekayaan daripada emas dan perak. Okay. So dia cakap manusia ni, Allah uji manusia ni dekat dunia ni dengan cintakan kepada isteri, anak-anak, harta benda dan kemewahan. Kemewahan tu salah satunya kemewahan dalam bentuk emas dan perak kan. Emas dan perak, tak kira lah perhiasan ke, simpan gold bar ke dan sebagainya kan. Apa yang dia nak sampaikan, okey, semalam saya baru dengar. Apa yang dia nak sampaikan adalah dia macam ni. Kalau kita simpan duit, okey, katakan kita put aside a certain of money, 10% daripada duit gaji kita, kita letak dalam satu akaun lain. Duit itu sama je dengan duit yang kita gunakan untuk belanja harian kita. Sebab kita akan nampak apabila duit itu meningkat makin banyak, duit itu akan bertukar jadi perabot. Dia akan jadi sofa, dia akan jadi kerusi, dia akan jadi meja, dia akan jadi TV dan benda-benda lain ya, yang kita gunakan untuk membeli. Tetapi kalau sekiranya simpanan 10% tu disimpan dalam bentuk gold, dalam bentuk emas, kita akan ada satu rasa sayang kepada emas itu untuk dijual. Kita akan suka apabila emas itu bertambah sedikit demi sedikit. Sebab apa? Dalam hadis Nabi cakap, manusia ni, anak Adam ni kan, kalau dia diberi satu gunung emas, nescaya dia akan minta gunung yang kedua. Nak cakap dengan emas ni kita akan tamak. Okay? Dengan emas ni kita akan tamak. Tapi kena kontrol lah. So, cara menabung ni yang terbaik, apa yang dia cakap adalah simpan duit dalam bentuk emas. Okay? Simpan duit dalam bentuk emas. Cukup. Simpan emas ada hantu. Nak makin banyak. Yes, betul. Kan? Simpan duit dalam bentuk emas. Saya pun baru je jadi dealer kan. Jadi agent. Nak simpan duit melalui emas, melalui saya beritahu. KP kan sikit-sikit. Okay. So, dari situ kita dapat menyimpan secara konsisten dan dari situlah duit itu kita boleh put aside untuk investment. Okay. Tapi cara yang paling cepat adalah tuan puan simpan je terus duit dalam akaun CDS. Okay. Akaun CDS ni dia bertindak sama dengan akaun bank. Okay. Sama dengan akaun bank. Cuma setiap kali deposit dalam akaun CDS akan ada M+ akan hold lah sebahagian untuk in case kalau sekiranya tuan puan nak buat jual beli, dari situlah dia akan tolak brokerage fee kan. Tapi kalau nak masukkan terus banyak je sekali kan. So duit tu akan ada dalam kita punya trust account dan setahun sekali kalau akaun Islamik dia akan ada dividen. Okay. 1.15% kalau saya tak silap kalau simpan dalam akaun CDS. Okay. And then duit yang kita simpan dalam akaun CDS saham tu, dalam trust account tu, dia tak akan ke mana-mana lah. Dia sama konsep dengan account bank lah. Dan yang paling penting, kalau sekiranya kita dah jumpa syarikat yang kita dah kaji, yang berpotensi, terus duit tu dah ada dah dalam account CDS tu untuk kita gunakan untuk beli saham syarikat tersebut. Okay? Faham tak apa yang saya maksudkan? Kalau faham tekan F. Okay? Kalau faham tekan F. Rakan-rakan yang lain faham tak? Okay, so kita teruskan.
Poin yang seterusnya. So, modal ni macam mana? Selain daripada modal yang kita dah put aside untuk investment, jangan sekali-kali gunakan duit pinjaman. Okay, jangan sekali-kali gunakan duit pinjaman. Pinjaman ni tak kisahlah apa jenis duit itu, asalkan duit itu adalah duit pinjaman, jangan pakai. Tak kisah sama ada tuan-puan nak beli IPO ke, nak beli saham yang dah listed ke dan sebagainya. Jangan letakkan risiko yang tidak sepatutnya terhadap kita punya investment. Sebab kita nak sekiranya investment plan kita tak jalan, kita hanya tanggung itu sahaja, kerugiannya itu sahaja. Okay? Jangan tanggung kerugian lain. Kalau sekiranya kita gunakan pinjaman, let's say modal burn, okay, modal kita burn, mungkin disebabkan oleh syarikat tak perform dan sebagainya kan. Modal kita dekat pasaran saham burn, dalam tempoh masa yang sama, kita still kena bayar pinjaman. Okay? Tuan-puan nak tak kalau setiap minggu ataupun setiap bulan ataupun mungkin 2-3 kali sebulan pihak bank call kita tak berhenti. Call, okey cik, pinjaman ni dah tamat tempoh, ni begini-begini, boleh jelaskan bila cik nak bayar macam ni kan? Suka tak? Siapa suka orang bank call? Tekan 1. Kalau siapa tak suka tekan 0. Siapa suka tekan 1. Siapa tak suka tekan 0. Okay, basically kita tak nak lah. Kita tak nak benda tu berlaku. Dan kita tak nak benda tu berlaku disebabkan kesilapan kita yang mungkin boleh dikatakan kita tamak lah. Kalau sampai kita buat pinjaman untuk buat pelaburan, sepatutnya pelaburan ni adalah pelaburan yang Warren Buffett cakap, kalau kita invest dalam sesuatu company, okay, make sure sekiranya pasaran saham ni maksudnya kita punya broker ataupun platform kita tutup selama 5 tahun sekalipun, kita tak risau apa-apa. Okay, lepas 5 tahun baru kita buka balik, baru kita nampak duit kita dah beranak pinak dah dalam syarikat yang kita laburkan itu. Itu yang Warren Buffett nak. So, sekiranya kita dah letakkan satu risiko yang besar daripada modal kita untuk kita melabur, kita dah letak 2 kali risiko. Okay? So, apa yang Warren Buffett pesan? Risk come from not knowing what you are doing. Kalau kita buat benda yang dari awal kita dah silap, kita akan melakukan kesilapan tu pada step-step yang seterusnya berikut. Okay, dia akan carry forward. So, seorang pelabur yang berjaya, dia tahu dari mana sumber modal untuk dia punya pelaburan tersebut. Okay? Dia tahu. Okay? Dari mana sumber modal pelaburan tersebut, dan duit itu kita dah put aside untuk investment lah. Okay? Kita dah put aside untuk investment. Mungkin tuan-puan ada rumah yang tuan-puan dah jual rumah tersebut kan, mungkin dah beli rumah baru kan, lepas tu rumah lama dah jual. Duit itu mungkin boleh digunakan untuk investment, ataupun ada tanah ke apa semua kan, jual, buat investment. Ataupun kita dah saving dalam ASB lama kan, 5-6 tahun dah saving, dah ada duit dalam tu, boleh gunakan. ASB pindah pergi masuk pelaburan saham yang lebih tinggi dia punya ROI kan berbanding ASB macam tu. Okay. Ataupun kalau baru nak mula menyimpan, beli emas dulu, simpan dulu emas beberapa kilogram, beberapa kilogram tu kan, beberapa gram kan, mungkin 10-20 gram ataupun 50 gram kan, 100-200 gram kan, mungkin 500 gram. Dah cukup dah, kita rasa dah cukup modal tu, cash out, tukar pergi cash, okay? Tukar pergi cash, masuk dalam pelaburan. Okay? Pelaburan saham lah, yang mana pelaburan saham ni dia punya potensi ROI tu lebih cepat lah berbanding dengan precious metal kan, berbanding dengan gold. Gold ni untuk long term. Okay, tu yang pertama. Okay, jangan sekali-kali guna duit pinjaman. And then, mungkin akan ada orang yang cakap, dia pinjam duit ni 100,000 masuk IPO dapat 100% sekali dapat. Itu risiko yang dia sanggup terima. Dia, okay, personally dia sanggup terima risiko tersebut. Tanya diri kita balik, adakah kita sanggup terima risiko sekiranya kita dah pinjam sampai 200,000 masuk sesuatu IPO, hari pertama IPO tu listed kan dah rugi. Kita sanggup tak? Kalau kita tanya soalan tu dan kita sendiri rasa tak sanggup, jangan buat.
Dia jangan ikut-ikut orang lah seperti mana yang pepatah Melayu cakap, ukur baju di badan customer. Okey. Kena ukur betul-betul lah badan customer tu kan. Ni kan buat baju raya, setiap kali raya kena alter kan. Seminggu nak raya tak siap lagi, lepas tu bila dapat hari raya kecil kan, ketat lah, lengan ketat lah, pinggan ketat lah, apa semua nak kena alter. Malam raya tu baru nak alter baju kan. Itulah masalahnya. Okey. Yang kedua, poin yang kedua. Malam ni saya tak nak panjang lah kita sempoi ringkas-ringkas. Yang kedua adalah macam saya cakap semalam, kita kena ada matlamat yang jelas. Okay? Apakah yang dimaksudkan dengan matlamat yang jelas? Matlamat yang macam mana? Okay, secara ringkas ni matlamat ni dia kena sesuatu yang measurable. Dia mesti dapat diukur. Something yang measurable. Okay? Measurable. Dia tak kisahlah matlamat dari segi pelaburan ke, matlamat hidup ke, matlamat mati ke, matlamat apa sahaja matlamat yang kita nak kan. Yang penting matlamat itu dia kena ada measurable yang kita boleh ukur. Okay? Antaranya, apa yang diperlukan dalam matlamat kita, at least kita kena ada dua komponen. Okay, bila kita nak capai, bila ni ataupun berapa lama lah. Okay, berapa lama. Dan kalau dari segi angka berapa, kalau duit kan. Kalau dari segi tempat, berapa di mana, macam tu. Okay. Berapa kalau dari segi duit lah. Kalau dari segi tempat di mana. Dan kalau apa-apa benda-benda yang lain, yang penting kita dah ada poin-poin penting. Okay. Contoh, kalau kita katakan nak jadi seorang milioner lah, jutawan dari segi pelaburan. So, pelaburan saham lah. Okay. Kalau sekiranya tuan-puan nak jadi jutawan di dalam pelaburan saham, bilakah tuan-puan nak capai 1 juta yang pertama tersebut? Soalannya adalah bila. Okay, bilakah? And then, berapa modal pula. Terbalik ni, sepatutnya kat sini. Sepatutnya macam tu. Okey, berapa yang kita tuan-puan nak capai, and then bila tuan-puan nak capai amount tersebut. Okey. Ataupun apa ni? Kalau lokasi contoh nak pergi Mekah kan. Mana nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Bila nak pergi Mekah, berapa lama masa yang diambil untuk pergi kan? Okey. Mungkin tahun 2021 ke 2022 ke, tapi kita bercakap dari segi pelaburan ni at least kita letak berapa berapa yang tuan-puan nak, katakan 1 juta. 1 juta ni berapa lama, bila nak capai? So dalam tempoh 5 tahun. So dari situ, saya ingat saya dah share benda ni kan untuk ahli-ahli grup. Okay, cara nak kira ni. So kita bahagilah daripada 1 juta kita bahagi kepada 5 tahun. Okay? Dalam 200,000 lebih kurang setahun. Okay? Katakan 1 juta bahagi 5. So lebih kurang 200,000 setahun. Ya, saya tinggikan sikit lah. Retire Young, Retire Rich. Itu apa ni? Buku yang ditulis oleh siapa? Robbie Williams. Rich Daddy tu kan. Robbie Williams tu pelakon. Okay. Robert Kiyosaki kan. Okay. Kalau 1 juta dalam tempoh 5 tahun, 1 juta dalam tempoh 5 tahun, kita akan dapat 200,000 setahun. Okay, 200,000 setahun. Adakah 200,000 setahun ni logik? Okay. Bagi 12. Sekejap 200,000 bahagi 12. So, setahun, kalau bahagi 5 tahun, kita kena capai 200,000 setahun. Tapi kalau kita bahagi lagi 200,000 setahun ni kepada bahagi 200,000 ni bahagi 12 bulan, kita kena capai lebih kurang RM16,667 sebulan. Okay. Banyak tu kan. Banyak tu. Kalau kita rasa tak logik, tambah masa kan.
tambah masa. Kalau 5 tahun tak mampu, tambah panjangkan masa 10 tahun. Okey, 10 tahun. Macam saya, alhamdulillah setakat ni saya boleh lebih daripada ni lah setiap bulan insya-Allah. Lebih daripada ni. So tengok berapa lama berapa lama pengalaman kita trade dan sebagainya kan. Sebenarnya ramai je yang boleh lebih banyak daripada ni sebenarnya, yang diam-diam je kan. Diam-diam je. Kita tengoklah macam mana kan. Kalau rasa ni adalah angka ni agak tak logik, kita tambahkan masa. Bagi peluang untuk kita ready secara mentally. Kalau mental kita prepare, insya-Allah body kita akan bergerak ke arah itu. Okey. Kalau tuan-puan rasa macam 16,000 sebulan ni agak susah, kena ubah sikit lah. Okay? Kena ubah sikit. Tapi kalau kalau satu bit 1,000, satu bit 1,000, dapat 10 bit dah 10,000 kan. Tu kalau uh, ikut modal yang besar lah. Kalau ada modal yang besar. That's why modal amat penting. Okay? Kalau kita target 1 juta, modal kita 500 je. Logik ke tak logik? Kalau nak 5 tahun. Tak logik lah. Tak logik. Dia kena at least kalau modal 500, mungkin kena tunggu 50 tahun lah. Okay, lebih kurang macam tu. Okay. Kalau modal 1,000, logik ke tak dalam masa 5 tahun? Tak logik. Okay, mungkin 20-30 tahun logik. Kalau RM1,000 nak jadi 1 juta, tak logik lah. Okay. Kalau 5 tahun. Mungkin 30 tahun. Kalau modal 10,000 untuk capai 5 tahun dapat 1 juta, logik ke tak logik? Agak logik. Agak logik. Tapi kalau modal lebih besar, kalau tuan-puan ada modal 50,000 dan ke atas, logik tak dalam tempoh 5 tahun naik jadi 1 juta? Tengok macam data Pred hari tu kan. Dah ada jadi jutawan kan. Modal dia berapa? 60,000 kan. Dia masuk 60,000 pada harga 127 kan, 12 sen. 12.7 sen, naik sampai RM3 kan, dah 1 juta dah kat situ. Tak sampai setahun. Berapa bulan je kan. Tapi itu adalah anomali lah dalam pasaran saham. Maksudnya dia tidak akan selalu berlaku. Okay, dia tak akan selalu berlaku. Dia jarang-jarang je berlaku macam tu kan. Dan kita tak tahu pun dia nak naik macam tu sekali sebab company memang fundamentalist memang teruk lah. Fundamentally teruk. Okay. Kalau ada 100,000, kalau kita ada modal 100,000, nak capai jutawan dalam masa setahun memang logik. Okay, memang logik. Tapi ini adalah target dalam masa sebulan. Okay? Dalam masa sebulan 16,000 kan. Kalau 16,000 ni bagi 4. So kalau 16,000 bagi 4, kita letak kat sini. Okay? Kenapa bagi 4? Sebulan ada 4 minggu lah. Okay? 16,000 ni bagi 4. Okay, saya ambil kat sini. Seminggu kita kena capai 4,667 seminggu. Agak-agak boleh capai tak 4,000 seminggu dalam pasaran saham? Ahli-ahli grup, logik tak? Boleh capai tak? Siapa rasa boleh capai tekan 1, siapa rasa macam tak capai tekan 0. Rakan-rakan dekat Facebook boleh capai tak? 2 orang je boleh capai, yang lain-lain tak capai tak tercapai di akalmu kan. Lagu Iliana. Okey. So bila kita dah pecahkan ikut angka yang kita rasa logik, then barulah badan kita ataupun minda kita dapat fokus, okay, dapat prepare untuk menuju ke arah itu. Market merah susah. Market merah diskaun banyak. Market merah banyak diskaun. Kena pandai pilih. Banyak yang akan rebound. Bila banyak yang akan cecah bottom masa market merah. Masa itulah nak memancing bottom catching kan. Kalau investor dia suka market merah sebenarnya kan. Sebab apa? Sebab masa market merah itulah saham-saham yang high net worth akan jadi under value. Okay, saham-saham yang dah terlampau tinggi, nilai dia akan drop. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh. Okay? Saya ambil satu contoh.
Kita tengok saham Glove. Okay, sekarang ni Glove dah tak ada rally sebab Glove dah ada vaksin kan. So demand terhadap Glove bukan berkurang, demand sama je kan. Cuma sentimen tu yang rasakan macam Glove dah tak ada dalam demand lah sekarang ni, orang nak kepada vaksin kan. So kita cuba tengok syarikat Hartalega ni kan. Kita tengok dia punya intrinsic value dia. Kalau tuan-puan tengok sekarang, okay, Hartalega kan. Sekarang dari segi intrinsic value, nilai intrinsic value dia, yang ni yang apps ni dah kirakan lah adalah RM12. So margin of safety dah RM20. Okay, RM20.84. Harga dia sekarang RM9.65, which is kalau kita nampak macam ini, dia dah under value. Okay, kalau investor dia suka apabila harga dah under value. Kenapa? Sebab kita dapat saham syarikat yang berkualiti tinggi pada harga diskaun. Okay, pada harga diskaun. Okay. Cuba tuan-puan tengok chart Hartalega. Kita tengok chart dia. Kenapa kena tengok chart? Sebab daripada chart baru kita nampak dia dah habis drop ke belum habis drop. Okay. Kalau tengok chart Hartalega ni, personally, kalau saya tengok pada chart ni, dia belum habis drop lagi sebab dia punya green zone ni tak kuncup lagi. Okay, green zone dia tak kuncup lagi. So tunggu je green zone dia kuncup, barulah dia habis drop. Okay. Tu. Dia sedang buat correction lah. Dia sedang buat correction. Kalau tengok weekly, weekly pun, kalau tuan-puan tengok dekat sini, red zone dia ni, duk tengah mengembang. Okay, red zone sedang mengembang. Dia punya price ni masih berada dalam downtrend channel. So kalau macam ini, saya nampak dia akan meneruskan penurunan lah. Okay, dia akan meneruskan penurunan lah. Okay. Malam ni bukan nak tengok chart pun kan, tapi buka satu lah at least kita boleh nampak lah apa yang kita discuss ni kan. Solarvest, kenapa Solarvest ni macam ni? Macam tak betul lah dia punya ni ke? Macam macam tak betul lah dia punya chart ni. Tak nampak dia punya intrinsic value dia. Sekarang ni dia masih lagi overvalue lah. Yes, ada chart. Saya nak kurangkan discuss chart ni. Sebenarnya saya nak discuss chart ni dengan ahli-ahli group, klien dan ahli-ahli group VIP je. Okay. So kalau sekiranya tuan-puan belum jadi klien atau belum jadi klien VIP, so tak dapatlah kita nak discuss chat macam tu kan. So saya bagi keistimewaan lah untuk saya punya klien kan. Okay, so back to topic. Kan nampak chat terus segar mata kan. Okay, back to topic. Agak-agak lah tuan-puan rasa kalau dalam pelaburan saham ni untuk apa ni, capai 4,000 sebulan, 4,000 seminggu kan. Dalam seminggu kita ada 5 hari kan. Agak-agak boleh capai ke tak kan. Ada yang rasa boleh capai, ada yang rasa tak boleh capai. Okay, kalau tuan-puan rasa 4,000 seminggu tu agak berat untuk dicapai, panjangkan tahun. Okay, panjangkan tahun. Letak mungkin 6 tahun ataupun 7 tahun. Okay, panjangkan tahun. Automatically kita punya target untuk kita capai akan berkurang. Okay? Dan kita dapat trade dengan tenang. Sebab macam saya kan, saya dah lebih dah untuk bulan 3 dah lebih dah. Saya dah melebihi target. Bulan lepas pun saya dah melebihi target. Okay? Bulan lepas pun dah melebihi target. Bulan sebelum tu pun dah melebihi target. So, kalau kita dah melebihi target, apa yang kita nak buat dalam masa yang terluang ni, suka hatilah kita nak buat apa. Nak tidur ke, nak mengaji ke kan, Quran kan. Nak tengok kartun ke, nak tengok movie ke apa ke. Sebab kita dah ada target, kita dah capai. Target kita dah capai. Sebab tu saya cakap dalam pasaran saham, kita kena gunakan modal yang kita bukan nak gunakan duit itu untuk bayar apa-apa yang lain. Okay? Kalau duit modal tu kita nak gunakan untuk bayar bil, nak bayar kereta, bayar rumah. Kalau
investment kita tak capai target, kita akan resah dan gelisah dan susah-susah. Kita akan rasa segala kesusahan, stres dan sebagainya. Sebab duit itulah segala-galanya yang kita nak gunakan. Tapi kita pergi park dalam mana-mana kaunter saham, kena pula kaunter tersebut tak naik-naik bertahun-tahun. Kalau sebulan dua tak apa. Kalau bertahun-tahun ni jenuh jugalah nak menunggunya kan. Okay. Okay. Siapa yang sedang buat kesilapan ini? Siapa yang telah terguna duit yang sepatutnya dia tak guna untuk investment? Okay. Siapa nak mengaku boleh tekan 1. Kita tak judge pun kan. Tapi kalau terasa yang tuan-puan dah terbuat silap yang pada step yang pertama ni, boleh tekan 1. Sebab saya expect memang ramai pun sebenarnya. Okay? Memang ramai pun yang buat kesilapan pada step yang pertama ni. Okay? Ini basically tak ramai yang kita dah memang put aside siap-siap duit untuk investment. Kita just ambil je mana-mana duit yang kita ada dan kita tak saring pun duit tersebut. Solution dia macam saya cakap tadi. Kena start loan dengan wife, kena bayar lebih lah nanti dia punya interest dia. Interest kena bayar lebih, kena tambah dengan barang kemas sekali. Barulah dia cool down sikit. Kalau bayar apa ni, pinjam 10,000 dengan wife, kena bayar 10,000 tambah cincin satu, ataupun 10,000 dengan kalung satu macam tu. Aisina tak apa duit kita. Kita tak ada masalah. Aisina tu duit kita. Kita berhak pakai, tak ada masalah. Okay. Solution dia memang macam tu. Kita kena letak satu tabung khas untuk investment. Sama ada tuan-puan terus menabung ke dalam akaun CDS ataupun beli gold bar ke gold dinar ke apa semua. And then bila dah cukup untuk apa ni, buat investment, tuan-puan rasa modal tu dah cukup, and then cashkan lah. Bahaya tu kalau wife baling cat merah tu merah lain. Okay. Beli gold lah. Sebaik-baiknya lah. Sebab once kita dah beli gold, kita akan sayang kita punya investment tu. Kita tak akan senang cash out kan benda tu. Okay. Bagi dia beranak. Yeah. Okay, poin yang ketiga. Yang ni kan sebenarnya kan, ada lagi sebenarnya, banyak lagi poin-poin untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya kan. Tapi saya tak adalah nak sentuh semua kan. Antaranya adalah tuan-puan kena ada tools yang lengkap, okay? Tools untuk investment yang lengkap. Macam saya ada apps, okay? Saya ada apa ni, chart, tools yang lengkap yang saya sendiri nak gunakan. Bukan orang lain nak gunakan, saya sendiri nak gunakan tools itu untuk saya membuat kajian terhadap syarikat dan kajian terhadap chart yang lengkap. At least kita dah dapat satu precision di dalam kajian yang kita nak buat. Okay? Sebelum kita buat apa-apa pembelian lah. Okay? Sebab duit yang kita nak gunakan untuk beli sesuatu saham tu adalah duit kita yang amat bernilai. Okay? Tapi kita memang nak supaya duit itu bertambah dari segi nilai dia. So kita tak naklah tersilap beli kan. Kalau tersilap beli, kita unnecessarily terpaksa tunggu lebih panjang untuk masa duit kita meningkat. Sedangkan dalam masa yang sama banyak lagi syarikat-syarikat lain yang dah terbang-terbang, dah terlepas dah peluang tu. Okay? Tapi sekiranya terlepas peluang dalam pasaran saham, jangan risau. Peluang sentiasa ada. Yang penting kita kena ada ilmu yang mencukupi untuk kita lihat peluang yang ada dekat pasaran saham. So, saya dulu masa undergrad dulu, okay, ada rakan lecturer, rakan saya lah, rakan saya cakap, dia cakap macam ni. Sampai sekarang saya ingat. Dia cakap, your eye cannot see, your eye. I ada S tak? Your eyes. Tak apalah, grammar. Cannot see what your mind doesn't know. Doesn't pula spelling. Maksud dia adalah mata kita, okay, mata kita tak nampak apa yang otak kita tak ada ilmu tentangnya. Okay?
Kalau sekiranya benda tu tak ada dalam kepala, tak ada info dalam otak kita, kita tak akan nampak benda tu. Contoh yang paling simple, katakan kita ada satu gambar kelas, satu gambar macam gambar kelas lah, macam contohnya ada cikgu duduk kat tengah-tengah kan, lepas tu ada student-student lain, student-student kan. Ni kepala, ni badan, kepala badan, and then adalah yang berdiri ni kan. Macam apa entah gambar ni kan. So katakan semua ni adalah gambar kelas lah, gambar kelas. Ada gambar kelas member kita. Okay, member kita. Dia tunjuk gambar kelas dia. Okay, member kita. Dia tunjuk gambar kelas dia. And then dia tanya kita. Katakan budak ni nama Muhammad. Okay. Budak ni nama Muhammad kan. So, budak ni nama Ali kan. Yang ni nama Omar. Okay. Katakan dia tanya kita, member kelas ni kan, cuba kau tunjuk Muhammad yang mana satu. Tapi dalam kepala kita, kita tak ada info siapa itu Muhammad dalam gambar tu. Kita tak pernah kenal Muhammad tu siapa dalam gambar tu kan. So kita tak nampak siapa Muhammad tu. Sedangkan mata kita lihat, mata kita sedang melihat gambar itu. Okay? Tapi kita tak nampak dia, Muhammad tu kita tak nampak. Sebab apa? Sebab tak ada info. Dalam kepala kita tak ada info. Sama juga dengan cat macam ni. Kalau ada orang cakap, oh cat ni cantik lah, cat ni cantik, cat ni cantik, cat ni cantik, cat ni cantik, macam tu kan. Contoh contoh. Tapi kalau info tu tak ada dalam kepala kita, kita tak nampak. Tapi kalau orang tu ada info tentang benda tu, dia nampak. Samalah dengan gambar kelas tadi. Okay? Kalau kita tak kenal Ali kan, kita tak kenal Omar, kita tak kenal pun Muhammad tu siapa kan. Kita nampak gambar tu, tapi kita tak nampak siapa itu. Okay? Faham tak apa yang saya cuba nak maksudkan? Siapa faham tekan F. Siapa faham tekan F. So, your eye cannot see what your mind doesn't know. Sebab itu, input kena cukup. Input kena cukup. Kalau tak cukup input, kita tak boleh nak bertindak dengan jelas sebab kita tak nampak apa benda yang kita nak tekan ni sebenarnya kan. Nak tekan apa ni, nak tekan apa ni. Kan? Dalam sekali beli kat puncak juga. Sebab apa kita beli kat puncak? Sebab kita tak nampak puncak tu dekat mana. Kita nampak macam harga dah tengah naik ni, harga dah tengah naik ni kan. Tapi rupa-rupanya harga dah berada kat puncak. Okay? Kita pun belilah dekat situ dengan jayanya dan kita pun jual balik dekat bawah. Okay? Jual balik dekat bawah macam tu. Okay? Tapi kadang-kadang pun walaupun kita dah buat kajian yang cantik, kajian yang mencukupi, still ada faktor market lah. Okay? Market volatile. Kadang-kadang kena belasah juga dengan market. Sebab tu saya cakap kena ada pengalaman. Okay? Pengalaman 1 hingga 2 tahun untuk mematangkan kita dalam pasaran saham. Okay? Kadang syarikat dah beli cantik dah. Sekali dia buat right issue. Sekali dia buat share split pula. Sekali dia buat private placement pula kan. Alamak, kena macam tu. Okay. So, poin yang ketiga, tak boleh lari daripada mempunyai kesabaran yang tinggi. Okay. Let's say kalau kita sangkut dekat mana-mana, selagi mana syarikat itu adalah syarikat mother share, bukan warrant, dan dia tak expire, bukan PN17, kita boleh hold selama yang kita boleh hold untuk dapatkan kembali kita punya capital. Okay. Warren Buffett pesan dah awal-awal. Okay. Warren Buffett pesan, mana dia pesan ni? Saya type kat sini lah. Never lost money. Okay. Never lost money. Okay. Ini yang Warren Buffett pesan. Ingat betul-betul. Yang ni kena ingat betul-betul. Jangan ingat main-main. Okay. Ni dia pesan saya ambil ni. Okay, saya letak kat sini. Jadi tuan-puan kena ingat dia betul-betul. Rules number 1, never lost money. Okay, jangan sekali-kali hilang duit dalam pasaran. Okay, sebab tu kena
betul-betul jaga modal kita. Kalau asyik hilang je duit kan, better stop dulu, fikir balik, buat muhasabah. Kenapalah kita asyik loss je kan? Okay, never lost money. Apa sahaja, apa benda pun yang kita buat dalam pasar saham ni, ingat ni, nak beli counter apa pun, nak beli macam mana pun, short term ke, long term ke, intermediate term, swing ke dan sebagainya, never lost money. Okay, jangan sekali-kali hilang duit. Dan jangan terlampau cepat nak cut loss kalau sekiranya harga masih lagi ada potensi untuk kenaikan mungkin 1 tahun, 2 tahun akan datang. Kena fikir macam tu. Okay? Jangan hilang duit. Sebab sekali kita dah mula hilang duit, kita akan dah jadi hilang rasa untuk menghargai betapa susahnya nak dapatkan duit tu. Okay? Once dah hilang, memang susah betul dah nak ganti balik macam tu kan. Okay? Rules number 2. Never forget rules number 1. As simple as that lah. Tapi amat penting. Amat penting. Dan saya betul-betul jaga ni. Selagi mana saya tak perlu cut loss, saya tak akan cut loss. Okay, macam tu. Sebab apa? Bagi saya masa berapa lama saya nak hold, saya tak ada time constraint. Sebab apa? Kita jaga yang ni. Kita jaga betul-betul yang ni. Modal tidak digunakan untuk benda lain. Modal bukan daripada sumber pinjaman. Modal adalah khas untuk pelaburan. So, kalau modal tu betul-betul kita dah jaga dari awal, kita tak akan ada masalah gangguan emosi yang menyebabkan kita nak cepat-cepat cut loss. Sebab nak guna duit untuk buat buat benda lain, ataupun nak guna duit nak beli counter lain, apa semua benda yang lain-lain macam itulah. Kita kena jaga yang ini. Once kita jaga ni, rules number 1 ni, kita akan selamatkan kita punya capital. Naik sikit tak apa. Okay, naik sikit tak apa. Yang penting naik. Jangan loss. Okay, jangan loss. Jangan terlampau nak cepat sangat menyebabkan modal kita habis sikit demi sedikit. Melalui cut loss lah biasanya kan. Biasanya kalau terlampau cepat cut loss pun bahaya juga. Okay. Dan kalau guna stock limit, make sure jaga betul-betul lah, sebab kadang stock limit ni dia tipu tau. Saya tak guna stock limit. Saya tak guna stock limit. Saya tak percaya dekat stock limit. Sebab dah terkena dah beberapa kali kan. Dekat stock limit saya dah tak percaya dah. Saya gunakan saya punya own stock limit. Kita decide sendirilah. Okay? Kita decide sendiri. Selagi mana tak perlu jual, jangan jual. Sebab modal tu nak dapat balik capital yang sama dengan yang kita masuk, susah. Okay, susah. Okay, faham tak apa yang saya cuba nak cakap ni? Okay, so kawalan emosi penting lah, kesabaran yang tinggi. So kawalan emosi ni macam mana? Seperti yang saya cakap tadi lah. Once kita dah ada modal yang betul, matlamat yang jelas, emosi kita akan lebih stabil. Okay, apa yang Warren Buffett cakap pun kita kena follow juga, iaitu make sure kita pilih syarikat yang sekiranya bursa tutup hari ni, syarikat tu masih bergerak, masih berjalan, masih mengerjakan lagi duit pelaburan yang kita masukkan, 5 tahun akan datang, bila bursa buka balik 5 tahun akan datang, kita dah tak risau apa dah, duit kita dah makin berkembang banyak. So, apa-apa yang kita nak beli, pastikan kalau sekiranya kita tidur, bursa tutup, kita boleh tidur dengan lena. Dan kita tak ada terbangun disebabkan oleh mimpi ngeri, terpaksa kena jual, cut loss dan sebagainya. Okey. Setakat ini dapat sesuatu tak? Kalau siapa ada dapat sesuatu, walaupun benda ni ulang-ulang je kan, benda ni ulangan-ulangan je. Kalau ada belajar dapat belajar sesuatu, tekan 1. Kalau tak dapat apa-apa, tekan 0. Bagi telur ayam kalau tak dapat apa-apa. Okey. Kalau tuan-puan dapat belajar sesuatu, tekan 1. Kalau tak dapat belajar apa-apa, tekan 0. Okey, alhamdulillah. Untuk live ni saya tak delete, saya kekalkan dekat page. Nanti tuan-puan boleh tengok balik lah. Okay. Untuk ahli group, saya akan upload balik dekat group Telegram. So, seperti biasa, ada yang tekan 2. Tekan sama ada 1 atau 0 sahaja. 2 tu nak keluar dah. Seperti biasa, kalau sekiranya tuan-puan belum ada akaun CDS, boleh buka under saya.
Boleh tengoklah info dekat saya punya page tu, ada link untuk pendaftaran. Untuk tahun ni saya ada bagi special offer. Saya bagi e-book percuma dengan video-video penerangan khas dalam grup klien tu untuk belajar-belajar lah peringkat-peringkat awal. Dan kita ada discussion counter lah. Saya pun ada share counter-counter yang berpotensi khas untuk klien, tapi sharing counter berpotensi ni bukan maksudnya kena terus beli tau. Kena kaji. Okay, kena kaji. Untuk ahli-ahli VIP mereka dah tahu dah. Mereka dah tahu dah saya punya style kajian macam mana. Saya akan share 3 chat. Okay, saya akan share 3 chat, satu daily chat dengan weekly chat. So kalau 3 chat cantik, daily chat cantik, weekly chat cantik, boleh proceed. Kalau 3-3 tu tak cantik, then boleh consider sama ada nak short term ataupun nak hold lama. Okay. So at least ahli VIP dah tahu. Klien-klien yang dalam grup public mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu lah. Kalau selain daripada ahli grup ataupun klien CDS saya tak boleh nak lebih-lebih lah. Okay. M Plus pun dah bagi advice dah, jangan bagi sharing ataupun discussion dengan selain daripada klien sahaja. So adalah dah beberapa orang dah yang tanya saya kan, tak tanya tentang platform apa semua. Saya cakap minta maaf, saya bukan remiser tuan, tuan kena refer remiser tuan lah, minta mereka tolong lah. Okay. So semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat dan membantulah sedikit tuan-puan dalam mempelajari ilmu saham ni. Dia bukan sikit ni je tau. Ini adalah sebahagian sahaja daripada apa yang sepatutnya kita tahu kan. Macam tajuk yang sebelum ini, kalau sekiranya tuan-puan belum pernah tengok, sebelum ini sesi diskusi ilmu saham, kita dah kupas 30 tajuk dah. Okay, 30 tajuk dah. Dari awal saham dunia, saham akhirat sampailah sesi penutup. Okay. Ini pun saya rasa dah cukup membantu dah sekiranya tuan-puan nak tahu asas general structure apa itu pasaran saham. So sesi yang kedua ni saya panggil sebagai siri diskusi celik saham, pun saya cuba untuk kupas sehingga 30 tajuk, tapi setakat ni baru ada 23 tajuk je yang saya terfikir untuk share. Nanti mungkin by time nanti kita akan adalah pengisian tajuk-tajuk lain. So kita dah discuss apakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang, apakah persediaan sebelum melabur kan, pemilihan style pelaburan, punca kegagalan, dan malam ni adalah faktor-faktor ataupun kriteria seorang pelabur yang berjaya. Malam ni kita dah discuss lah ini. Nak cari yang ni. Okey. Okey. So sampai di situ dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan kerana dapat bertahan dapat stay sampai sekarang dah 10.44 dah. Kalau ada salah silap saya minta maaf. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi akan datang. InsyaAllah kita sambung lagi kriteria lanjut seorang pelabur yang berjaya. Yang ni mungkin kita boleh pergi detail sikit. Apakah tools, apakah peralatan-peralatan ataupun persediaan yang kita perlu untuk kita sukses. Okay? Sebenarnya tajuk ni saya dah kupas dulu. Belum. Saya belum kupas. Saya ada cerita dalam YouTube. Tapi tak kupas secara direct macam ni. InsyaAllah mungkin minggu depan lah. Minggu ni kita dah buat 2 kali sesi. So besok lusa insyaAllah saya akan buat sesi di ahli grup sahaja. Kita discuss counter dan sebagainya. Untuk ahli grup VIP nanti saya akan buat sesi khas untuk discuss lebih lanjut lagi lah. Lebih detail berkenaan dengan counter-counter lah. Okay. So sampai di situ dahulu. InsyaAllah kita tangguhkan dulu sesi pada kali ini. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.